الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزفرنا وقرتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين وتابع التابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدئ شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم أجمعين اللهم انصر إخواننا من المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في غزة فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان اللهم عليك باليهود والحمد لله رب العالمين ثم أما بعد. Baik tuan-tuan rahimakumullah, mudah-mudahan dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan Haji Salim selaku imam tadi dan juga pengurusi acara, tuan-tuan ahli dan kuasa surau dan adik-adik, ibu-ibu, akak-akak yang saya kasih sekalian. Pertama dan selama-lamanya ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ucapkan alhamdulillah kerana Allah memilih kita di antara ribuan mereka yang mendapat hidayah dan juga taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu kita kena ucap syukur sangat-sangat sebab ramai orang yang ada hidayah tapi tak ada taufik. Hidayah ni ialah dia macam Google Map ataupun Waze. Tapi selagi tak sampai ke tempat destinasi belum ada taufik. Dia ada petunjuk. Dia kata nak datang ke Kampung Kali apa? Kampung mana? Suratuk Kali. Lembau. Ada lagi daerah kecil dah tu. Kalau kita tak tengok Waze, kita tahu. Tapi selagi Waze tak hantar sampai ke sini, belum lagi dapat taufik. Itu beza dia. Dia bagi tahu ikut Pedah Linggi boleh, ikut Lekas boleh. Tapi selagi kita tak sampai, belum ada taufik. Ramai orang tahu bahawasanya sembahyang jemaah 27 kali ganda. Tetapi berapa ramai yang rebut untuk sembahyang jemaah? Tak ramai. Maknanya orang tahu di antara makanan jiwa kita, qalbun kita ni ialah zikrullah dan juga belajar. Itu makanan dia. Jiwa kita dalam ni kena ada makanan. Macam zahir kita juga. Macam body kita. Body kalau tak makan, awak tahu. Badu body kita ni, body Melayu lah. Body orang Melayu, orang bandar 6 kali makan. Body dia. Sarapan pagi, break nanti pukul 10, 11, makan tengah hari lunch, kemudian minum petang, makan malam, supper. Kalau tak cukup 6 tu, kalau buat kursus apa, 5 kali makan. 2, 3. Bro, nak 6 kali. Sebab kita spesies ayam daging. Kena makan ikut time. Kalau orang kampung, zaman Nabi SAW, nahnu qawmun la na'kul hatta najub wa nantahi qabla an nashma'. Kalau zaman Nabi SAW, tak makan selagi tak rasa lapar dan berhenti sebelumnya. Itu kaedah mudah. Tapi tak, kita Melayu daging ni kena cukup syarat dia. 6 kali. Tak cukup 6 kali,
tak standard. Tu kita lah. Jadi kita syukur sangat kerana Allah pilih taufik. Allah beri taufik. Iaitu Allah bimbing, Allah pegang tangan kita seolah-olah, ni datanglah ke rumah Allah. Datang ke rumah aku ni, sembahyang. Tu taufik. Jadi ucap syukur. Sebab berapa ramai yang tak ada taufik. Dia tu ustaz, dia tu tak datang sebab dia pandai tu. Kalau pandai, dia wajib mengajar. Kalau tak pandai, wajib belajar. Dia tak ada duduk saja-saja. Sebab dia ada syurga, dia ada neraka. Tak ada up and up. Rehat dia sekejap. Tak ada. Dua tu je. Sebab tu Imam Ghazali dalam kitab dia, Bidayatul Hidayah, menyebut hidup ni kita ni ada dua. Fi'lut ta'at wa tarkil ma'asi. Dua je hidup kita. Buat ketaatan, tinggal maksiat. Tak ada benda lain. Tak ada benda lain. Tak ada. Dua tu je. Sama ada engkau buat yang taat perintah Allah ataupun kau tinggal maksiat, itu larangan Allah. Ada lagi yang lain? Tak ada. Tak, yang makruh tu. Makruh larang tak ada. Okey. Makruh tu bahasa Melayu. Bahasa Arabnya Allah dan Rasul benci tu. Makruh asal perkataannya kariha. Kariha yakrahu karhan fahuwa karih wa dzaka makruhun. Iaitu perkara-perkara yang dibenci, yang tidak disukai oleh Allah dan juga Rasul. Kalaulah Allah dan Rasul tak suka, apa lagi yang kita nak? Allah dan Rasul tak suka. Kita nak cari kesukaan Allah. Kita nak cari redha Allah. Kita kan minta Allah redha dengan kita. Minta Allah redha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata. Betul? Kita minta redha engkau dan syurga. Wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Dan minta lindung daripada kebencianmu ya Allah, dan minta lindung daripada sesat neraka. Setiap hari kita minta. Cumanya antara faham dengan tidak itu sajalah. Jadi ucap syukur alhamdulillah ya Allah. Engkau bimbing dan aku datang ke rumah engkau, syukur sangat-sangat ya Allah. Kalau engkau tak bimbing bawa aku ke rumah engkau, tak tahulah aku duduk mana. Mungkin tu ngetel ke dalam mamak, atau mungkin duduk tengok-tengok buletin pertama atau sebab tak ramai pergi masjid suka sebab nak tengok buletin, nak tengok berita. Dia begini, berita ni benda yang telah berlaku. Benda yang telah berlaku. Mana benda yang telah berlaku ni tak ada apa-apa yang berlaku dah. Kita nak tahu benda yang tak berlaku lagi. Benda yang tak berlaku lagi hanya diceritakan dalam sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batu advance-nya, orang yang belajar sirah, orang yang belajar kitab, orang belajar apa? Benda ke depan. Benda yang akan datang. Masuk kubur. Soal jawab dalam kubur. Pada mahsyar. Sirah. Syurga. Neraka. Semua benda ke depan. Bukan benda lepas. Macam mana untuk selamat diri daripada sakaratul maut ringan? Macam mana untuk melapang luaskan kubur yang sempit? Apakah amalan untuk menerangi kubur barzah yang gelap? Bagaimana kalau berada di bawah arash ketika manusia panah di padang mahsyar? Bagaimana nak lalu atas tiang sirat yang kecil itu supaya kamu selamat laju seperti kilat? Bagaimana kamu nak suruh kekal dalam syurga? Semua benda halatan tu. Di mana cerita benda ni? Masjid surga lah. Jangan cerita tempat karaoke ni ada tak ni? Okey, sebelum kita berkaraoke pada hari ini, marilah sama-sama kita bermasuk hari berkaitan dengan akhirat. Ada? Dia gila ni, gede-gede nyanyi dah tak ada dah. Nak bagi motivasi, kalau pergi pengajaran nasihat masjid surga. Banyak gitu. Kalau di tempat-tempat lara macam tu, orang tak dengar. Dah. Sebab dia pergi tu, kepala tu benda mudah. Kepala tu benda mudah nak buat. Allah. Pakat tu duduk menyanyi kat Coldplay. Aduh, ya Allah. Sedang. Ya. Hidup kita ni. Apa? Islam? Tidak Islam.
itu je. Islam, tidak Islam. Tak ada dah lain. Dan kalau kita nak hidup secara terarah, tersusun, terundang-undang, Islam. Tak ada lagi hadis ke, ayat Quran ke, yang menceritakan bagaimana cara hidup orang kafir. Maksudnya, kalau kamu kafir, kamu kena hidup macam ni. Kamu kena makan macam ni. Kamu nak tidur macam ni. Kamu nak pakai baju macam ni. Kamu nak cakap dengan orang macam ni. Kamu nak itu macam ni. Tak ada. Yang ada hanyalah dalam Islam sahaja. Dalam Islam je cerita. Sembahyang macam ni, kamu nak tidur macam ni, kamu nak makan macam ni, kamu nak pakai seluar macam ni. Maknanya 2 kali mukadimah. 2 kali mukadimah sampai pukul 12. Tuan-tuan kat sini pukul 12, saya pukul 9 saya nak balik lah. Esok kerja. Halo. Jadi nak hidup terarah, tersusun Islam lah. Sebab tu namanya Islam. Islam ni maksud menyerahkan sebulat-bulatnya. Kita nak makan, Islam aja basuh tangan, makan tangan kanan, baca doa, ambil makanan yang paling dekat dengan kamu. Islam aja. Dalam agama lain tak ajar. Kristian, Buddha, semua tak ajar. Nak tidur malam, orang tua kata basuh kaki. Islam kata ambil semayang. Sebenarnya betul dah orang tua kita pesan basuh kaki. Sebab kemuncak kepada ambil semayang itu basuh kaki. Tapi kita tak faham. Orang tua kata basuh kaki, kita pergi basuh kaki tidur. Tak ambil semayang. Sebenarnya suruh ambil semayang tapi singkat. Orang tua dulu ajar kita ambil semayang itu 4 basah 2 kering, betul? Bagi orang faham lah, orang tak faham. Saya bawa sekali dalam TV3. Kata ambil air semayang wuduk ni mudahnya hafal, ingat 4 basah 2 kering. Masa tu live hari Jumaat, Sabtu dan juga Ahad. So saya senyap kat tu lah, saya tak cerita lah kering tu apa, basah tu apa. Besoknya ada soalan. Apa yang dimasukkan 2 kering dan 4 basah itu Ustaz? Maksudnya orang sekarang tak faham bahasa orang tua-tua. Orang tua kata jangan panjat pokok petik. Nanti batu tu besar sebelah. Kita pun tak panjat pokok petik, takut batu besar sebelah. Sekali panjat tu turun bawah pegang batu. Tak juga sama besar je. Rupa-rupanya dia takut pokok petik tu tumbang. Kalau tumbang, nak boleh tumbuh balik, nak makan buah petik, nak ambil yang muda, nak celah cecah gudu pun tak boleh tengok. Jangan duduk atas bantal, nanti naik bisul. Sebab kalau duduk atas bantal satu, letak kepala mulia. Kalau kat bontok engkau duduk, tak mulia dah. Dan satu lagi, dulu buat bantal dengan kekabu. Nak dapatkan kekabu tu kena geser dulu. Pisahkan biji daripada kekabu. Sombak lagi, jahit lagi. Bila kau duduk, bantal terpecah, kekabu tu kena tukar. Kan menyusahkan. Tengok orang tua. Dia bijak dalam bab tu. Jadi dia tu ambil air sembahyang. Islam yang ajar. Ambil air sembahyang, duduk hadap kiblat, baca 3 kul, sapu ke seluruh badan kamu, cari 2 kemaluan, tidurlah mengiring dengan keadaan tangan kanan di bawah pipi kamu, tangan kiri di atas lambung kiri kamu. Tangan kanan sini, tangan kiri sini. Siapa yang ajar? Islam. Bila kamu masuk tandas, masuk kaki kiri, tutup kepala, pakai alas kaki, keluar dengan kaki kanan. Siapa ajar? Islam. Tak ada yang ditinggalkan dalam Islam. Semua dia ajar. Cari mana? Semua dia ajar. Agama lain tak ada. Sebab tu bila Islam ni sejahtera. Masuk Islam kita serah. Ya ayyuhallazina amanu khulu fis silmi kafatan. Bila masuk pada Islam, masuk semua sekali. Tak boleh masuk separuh-separuh. Berarti bila kamu masuk Islam, wajiblah ikut segala urusan dia. Apa yang dia ajar. Dari segi makan minumnya, peraturannya, perundangannya, hukumnya, curinya, huduknya, kisahnya, takzirnya, wajib ikut Islam. Kalau kamu tak nak ikut Islam, pun jangan masuk Islam. Sebab dunia sijnul mu'min. Dunia ni penjara bagi orang mukmin.
Orang mukmin tak boleh nak buat apa-apa atas dunia. Tetapi dunia ini merupakan syurga bagi kafir. Orang kafir mau nak buat apa? Mau nak berzina? Ya. Mau nak bina apa? Ya. Tak ada apa-apa. Mau tak nak tunduk kat aku kata tak apa, aku bagi kau kaya. Rombok kau kaya. Ananda Krishna kaya. Tak pernah pergi Mekah tu. Kau pernah jumpa Ananda Krishna? Dekat Mekah ada? Tak ada. Rombok kau? Ada juga. Tak pernah kenal Allah tu. Tapi Allah bagi dia kaya di antara yang terkaya di Malaysia. Sebab dunia ni tak ada nilai insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi yang hidup terarah Islam. Bila kamu dah masuk universiti, kamu kena ikut peraturan universiti. Bila kamu masuk surau, kena ikut peraturan surau. Janganlah pakai seluar pendek kat surau. Peraturan dia. Kat universiti tak boleh berambut panjang sebagai contoh. Tak boleh pakai tak senonoh sebagai contoh. Kena ikutlah sebab kamu dah berdaftar sebagai siswa atau siswi. Sekarang kamu daftar sebagai Islam, maka kamu ikutlah peraturan Islam. Mana boleh tak ikut? Sebab kamu dah masuk Islam. Kalau kamu tak nak ikut Islam, kamu ikutlah yang tidak Islam tu. Tapi ingat, kalau kamu tak ikut yang Islam, kamu akan kekal dalam neraka. Aku dah bagi tahu dah. Islam ini. Kafir ni. Dah ada, aku dah bagi tahu dah. Jadi kalau kau pilih juga kafirun, berarti kamu dah setujulah untuk dibakar dalam api neraka. Kalau menjadi Muslim dah serah 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka clear lah bagi kamu. Tapi dalam waktu itu mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kamu buat, yang kamu tak sempat untuk minta maaf dengan Allah Ta'ala, maka Allah kata, aku akan bagi sikit upah dia. Sebab dalam syurga ni ibarat kain putih. Neraka hitam. Dalam tubuh kita ni, badan kita ni, ada yang putih. Syurga ni, Islam ni, bila orang sebut, la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk syurga. Tapi ada palitan hitam, sikit-sikit. Maka yang hitam ni lah takut luntur nanti kalau masuk direct ke syurga. Bercampur dengan kain putih. Lekung ibu-ibu yang ada putih. Tiba-tiba ambil kain warna hitam campur. Habis kain lekung sembahyang warna putih jadi warna pink, warna hitam, kelabu asap. Syurga sama. Kalau tak disumbat dengan neraka terlebih dahulu, dikikis semua kotoran tu, akan tercampurlah warna putih jadi gelap, kelabu. So terpaksa dibakar dalam neraka sekejap. Berapa ribu tahun, berapa puluh ribu tahun, sehingga hilanglah semua yang kotor hitam tu, sehingga putih, lalu diletakkan dalam syurga, barulah selamat. Itu keadaan dia. Tapi kalau mu nak selamat sebelum dibakar oleh Allah Ta'ala, mu taubatlah. Mu taubatlah. Ruang masih ada selagi nyawa tidak berada di pangkal halqum. Bila ada nyawa berada di pangkal halqum, maka tak ada gunanya. Malam yugharghar, kata Nabi. Selagi tak sampai di pangkal halqum, maka boleh taubat. Aku tak semayang, tak ada apa pun. Ada kan orang cakap, alah aku pergi umrah. Itu hari aku memang pun. Tapi elok je aku menyamar jadi perempuan. Boleh tawah je elok je. Aku tak keluar zakat pun. Duit juta-juta aku tak keluar zakat. Aku tak infak pun. Elek. Aku boleh pakai juga. Aku boleh pakai apa Ferrari. Aku boleh pakai Skyline. Macam-macam aku boleh pakai. Mewah je tu. Tak ada apa-apa pun. Sebab kau masih hidup atas dunia. Sebab tu tak ada apa-apa lagi. Tapi bila pergi ke alam sana, alam akhirat, kau akan bertemu. Kau akan jumpa balasan. Dia seumpama kita masuk besok dalam exam. Masa yang diberikan untuk menjawab soalan matematik itu ialah 3 jam. Contoh, ada 100 soalan yang perlu diselesaikan. Kamu hanya selesai 20 soalan, kamu keluar. Kamu keluar daripada dewan dengan bangganya. Alah, tak ada apa pun. Aku jawab 20 soalan je. 80 aku tak jawab. Tak ada apa-apa pun. Sebab masa kau keluar tu 1 jam. Balance lagi 2 jam. So tak ada apa-apa result. Tak ada efek apa-apa pun pada kau. Tapi selepas tamat 3 jam, periksa kertas itu diperiksa oleh pemeriksa. Kamu tahulah natijah keputusan kamu. Result kamu gagal. Sebab kamu tak jawab 100%. Nampak? Begitu juga atas dunia. Okey, tak ada masalah. Kau tak semayang, tak ada masalah. Kau tak puasa, tak ada masalah. Kau pakai seluar pendek, tak ada masalah. Kau dedah aurat, tak ada masalah. Tak ada efek apa-apa. Sebab kau masih hidup atas dunia, ada ruang untuk taubat. Ada ruang untuk betulkan. Tapi bila pergi ke alam akhirat, bermula dengan kematian, kamu akan jumpa. Tahulah keputusan kamu dedah aurat, tak sembahyang, tak puasa, tak zakat. Itu semua.
Sebab tu tak boleh nak cabar Allah Ta'ala tak sembahyang, Allah tak bagi tindakan apa-apa. Okey, no problem. Sebab kau masih hidup. Macam periksa tadi. Sebab masih lagi rantai pukul pemeriksaan. Tak ada masalah lah. Walaupun jawab 2 soalan pun. Tapi bila dah habis masa nanti, tahulah keputusan. Kamu gagal. Maka bila gagal bagi seorang mukmin, apa balasan? Dia faham itu. Itu konsep kehidupan kita. Kita faham itu. Baru kata, oh macam ni hidup aku punya. Itu satu. Baru satu tu. Yang kedua, tadi kita syukur. Yang kedua ni, benda yang susah kita nak buat. Benda mudah tapi susah. Apa dia? Minta maaf, terima kasih. Minta ampun dan alhamdulillah. Dua benda ni susah. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kata Nabi SAW, siapa yang tak pandai berterima kasih kepada manusia, dia juga tidak berterima kasih kepada Allah. Sebab orang yang datang bantu kita itu daripada Allah. Kita jatuh motosikal sebagai jatuh parit. Tiba-tiba datang orang ni tolong kita angkat motor. Sepatah haram pun tak keluar daripada mulut kita terima kasih. Sedangkan dia dihantar oleh Allah tu bukan saya saja. Allah datangkan dia untuk bantu kau. Apa salahnya kamu terima kasih Pak Cik, terima kasih nak Allah baiklah aku tolong kau tidak payah nak naik daripada pagi. Dia seolah-olah berterima kasih kepada Allah walaupun terima kasih kepada manusia. Sebab Allah yang utuskan manusia dari tolong dia. Sebab tu Nabi kata, SAW kata, man lam yashkurina la yashkurillah. Siapa yang terima kasih kepada manusia, dia terima kasih kepada Allah. Begitu juga dalam kehidupan susah nak terima kasih. Itu dalam kehidupan berpasangan terutama sekali. Anak-anak dengan ibu bapa. Ayah nak sebut terima kasih. Ayah payah nak sebut terima kasih ke anak. Anak tolong pergi beli barang yang kita nak. Walaupun yang dia beli rokok pun terima kasih. Maka dia tak payah beli. Dia beli pula bekas kotak, 2 kotak dia beli. Dia suruh ayah lipat hati. 2 kotak tu. Ayah beli 2 kotak ayah. Lepas-lepas dia ambil ke dia. Yang main anak-anak sekarang ni. 2 kotak ayah kata okey terima kasih. Pedah ke dia sekotak. Sebab kita serupa tu. Sebab ayah dan anak sama. Contoh. Terima kasih tak ada. Pasangan antara suami dengan isteri. Berapa kali terima kasih. Seorang suami yang mana dilayan oleh isteri dia. Disebut yang buat nasi goreng Pattaya dengan teh tarik malam ni pukul 2. Abang nak berjaga nak tengok pertandingan bola sepak antara Chelsea menentang Kota Baru. Kan, hari 2 ni tak Chelsea lah. Lawan Kota Baru kan? Ya, Syekh juga. Newcastle lah Kota Baru lah tu. Newcastle Kota Baru. Ya. Oh, Kota Baru. Oh, antarabangsa bos. Antarabangsa, internasional. Lawan Newcastle. Mungkin tak tahulah kan. Saya White Sand. Pasir putih. Pasir putih White Sand lah. Nah, isteri buat nasi Pattaya, teh tarik dan sebagainya. Ada ucap terima kasih. Contoh. Isteri pula suami beli barang dapur ke apa benda ke ataupun layan kita buat, ada terima kasih. Gitu. Bilalah dengar terima kasih daripada suami. Terima kasih sayang. Suami pula bilalah dengar daripada isteri. Terima kasihlah. Pada pagi tak sampai hari ini. Ada alhamdulillah. Terima kasih. Bilalah sekali suami buka pintu kereta, isteri nak masuk. Lelaki jangan jawab, jangan bohong. Ikhlas daripada orang perempuan. Ustaz, kita tak naik kereta, tak naik motor. Jadi tak ada lah buka pintu. Okey. Nabi SAW, suatu hari Aisyah naik kuda, naik unta gitu lah. Nabi duduk, Nabi melutut, rendahkan paha dia ni. Aisyah pijak di atas paha, naik atas belakang unta. Maksudnya Nabi merendahkan martabat kenabian dia kerana seorang isteri. Dia rendahkan lutut sebab kan lompat atas lutut kerangkang tu. Nah, jadi pun rendah lutut dia ni lutut tadi. Aisyah pijak kan. Ustaz kita sebenarnya cadang nak buat begitu juga. Tapi isteri saya 90 tahun je. Takut patah bohong tak boleh tak. Kalau macam tu sediakanlah bangku.
Nah, itu maksud dia. Kalau sekarang buka pintu kereta, dulu Nabi merendahkan lutut. Dan kita sayang Nabi nak ikut perangai Nabi. Nah, terima kasih. Ah, Nabi tak lekang terima kasih dan juga minta maaf. Terima kasih. Pun minta maaf. Sila cakap Allah bang minta maaf lah. Panjang hari ni pada pagi sampai kita nak tidur mungkin ada silap daripada ayah aku ikutlah nak bahasa dia ke apa ke masing-masing lah tu lah. Ada panggil ayang, ada panggil itik, ada panggil ikutlah. Apa-apa pun minta maaf lah mungkin. Servis saya sejak pagi sampai malamnya apa tak berkenan. Saya minta maaf ya. Tu baik tu. Sunnah Nabi. Suami pula Allah abang pun sama juga. Mungkin pagi tadi abang rasa nak marah sikit. Apa ni sebab dalam balik surah tadi Allah dia baca tazkirah panjang lah. Gerak nak marah. Jadi abang terpaksa marah kat sayang lah. Minta maaf jugalah kan. Sebagai contoh. Tak jatuh martabat pun kalau kita minta maaf. Tak jatuh martabat. Tapi payah saya. Cakap ni mudah. Cakap ni mudah sebab lidah tak ada tulang. Tapi nak buat payah. Sebab tu selalu cakap. Saya selalu cakap. Sebab saya nak memudahkan. Biar saya buat. Mungkin sunnah lain payah kita nak buat. Sunnah. Buka pintu kereta. Silakan. Minta maaf. Terima kasih. Jangan kita harapkan dia saja terima kasih. Kita tak. Kena saling. Sebab ni diajak oleh Nabi SAW. Dua Jadi terima kasih. Minta maaf. Cepat-cepat. Oh, sorry. Sorry minta maaf. Oh, kan pernah berlaku apa ni Aisyah masing-masing kan. Dia panggil apa? Ya Humairah. Dalam masing-masing tu boleh panggil lagi Humairah. Gelaran yang disukai oleh Aisyah iaitu kemerah-merahan, kejambu-jambuan macam jambu penawar, merah pink. Kemudian Humairah. Merah kalau bukan merah merapi tu dia merah lembut sikit. Sebab tu dipanggil Humairah. Humairah namanya hamra tu merah. Humairah ni merah lembut. Yang Humairah mai kejap ni kita makan sama-sama. Aisyah pun bangun. Oh, masih. Sorry minta maaf ya Rasulullah, minta maaf. Nabi minta maaf. Allah tersilap tadi masuk garam. Ingat kau garam ni sama ni garam tu pun garam bukit lagi masih minta maaf sorry. Itu yang diajar. Tapi hak berlaku tidak ni makan masing. Satu suami lagi. Ada nampak lori garam terbalik depan rumah ada. Aku ni, aku tengok kau ni kecil. Start daripada kahwin dulu tahun 97 sampai sekarang dah 37 ribu tahun dah kahwin ni. Masih je aku masuk aku. Kau suruh aku cepat mampu kau. Mampu. Kau suruh aku cepat mati. Aku nak berlaki lain lah. Pada sekali tu je masih. Bukan hari-hari. Tapi punya dia marah. Walau senang je. Kalau masih, tambah hari, tambah santan. Tawaklah dia. Tak cukup tambah garam. Simple je benda. Tapi dia jadi hak bahagian bini pula pun naik angin. Nasib baik orang masak pemujur dia kata. Faham? Nasib baik masak. Kalau aku tak masak, dia marah kita pula. Kita komplain dia yang masih sikit ni contoh. Alah makanlah sikit pun masih. Loh, orang tegur dia marah gitu. Kalau saya nak makan, pergi makan kedai mamak lah. Oh, suruh orang masuk banyak komplain lah pula. Bukan komplain. Bagi tahu masin. Lah komplain lah tu. Oh, mak kita belum marah. Loh, ayah tak malu. Jadi kalau dia tegur, dia malah tegur. Oh, sorry. Minta maaf sangat-sangat. Tadi bukan ayah sengaja. Ayah dah masuk satu sudut kecil biasa tu. Tapi kalau balik daripada asrama, dia masukkan mulut garam. Lepas tu adik bangun daripada tidur tadi lepas asar, dia masuk juga garam. Sebab tadi sebelum semaya asar pesan kat adik. Sayur tu masuk garam. Lepas tu, adik pun pesan kat kakak. Adik masuk garam kan? Mama pesan tadi. Rupanya dua-dua masuk garam. Kita pun ingat dua orang tu tak masuk garam. Kita masuk garam. 3 sudut, 3 camca selesai. Minta maaf. Cepat-cepat minta maaf. Dan minta maaf dahulu sebelum hidang. Itu paling special. Kita ambil nak hidang kan. Minta maaf lah bang kalau ayah masuk ni tak berapa sedap. Ayah pun bukan pada masuk sangat pun. Makanlah
Dia nak marah tak jadi. Lillahi ta'ala. Dia makan. Allah masih. Tapi sebab dia minta maaf dah dulu. Bila minta maaf dulu, dah tercover sebenarnya. Alamak. Masuk. Tak tahulah ni. Tengok dalam buku dia tadi. Kata nak makan sehingga daging kan. Ayam buatlah sehingga daging ni. Tak tahu dah sedap ke. Dia makan, ya Allah, hanya pun. Jel. Tak sedap langsung. Tapi oleh kerana minta maaf lah. Dia tanya. Okey dah yang? Okey lah. Boleh lah. Kalau kedai-kedai tutup tu okey lah. Ujung. Kalau kedai tutup. Maksudnya tak sedap lah tu. Takkan nak faham lagi. Mana kalau kedai tutup, okey. Kalau kedai buka, maknanya aku tak makan lah kau punya ni. Soalnya begitulah. Lah. Tapi itulah yang diajar. Ada dua lah. Yang ketiganya, dalam kita duduk belajar, kita duduk beramal dan sebagainya, biarlah kita buat, kita faham. Kita buat, kita faham. Contoh doa lah. Doa kita baca. Doa. Apa bahasa yang boleh ke dalam hati kita? Feel. Saya guna baca, fill in the blank with the correct answer. Itu dia satu dulu tu. Itu soalan dia satu dulu. Dia kata, fill in the blank with the correct answer. Sampai sekarang saya hafal. Dah 51 tahun lahirnya. Tolak 7 tahun. Dah 40 lebih tahun. 44 tahun. 44 tahun dah tu. Fill in the blank with the correct answer. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Kan? Maksudnya deep dalam feel. Kita feel dalam. Waktu feel, waktu feel. Tak apa lebih kurang lah isi kan. Kita baca tu biar. Rasa lah rasa. Tak kira lah kau suka Jawa ke, bahasa Nogori ke, bahasa apa ke, Minang ke. Tak apa. Yang kita faham. Kalau kausan kita ni kausan orang Minang. Baca Minang. Mula dengan hamdalah Arab, selawat Arab. Tutup dengan selawat Arab. Yang lain tu bahasa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Gusti kulunya wa panjenengan kulunya won. Kencangkan hati ya Allah kalau lan sedekah Nabi Muhammad kulunya wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Faham? Tak faham. Bukan Jawa lagi tak faham. Jawa tu, mana Jawa tak faham? Orang ana lawas mangan ni Jawa Kelantan. Siji loro telu papak kejar-kejar tak dapat. Yang tu yang dapat pun yang tak dapat. Nah ni ngombe. Saya mengajar kan tadi macam Tuan Haji Salim sebut tadi. Saya di Johor balik Mesir 96. Saya mengajar Johor, Felda Itawa 2. Itawa 2 kan Jawa banyak. Pagi-pagi, Ustaz, wes mangan. Oh, kita pun tengok kata boleh tahan orang Jawa pagi-pagi makan western ni. Saya pun duduk tengok kata mana chicken chop, mana lamb chop. Kita tak faham baru-baru kan. Wes mangan. Wes mangan. Western, mangan makan Arab, makan barat. Mana wak? Mana ada? Itu ada itu tempe ada semua ada tu. Mana western? Wes mangan, dah makan belum? Rupa-rupanya tu Jawa West. Boleh tahan juga orang Jawa kan. Wak datang dengan apa? Allah, wak segan lah nak cakap. Aduh. Datang dengan apa? Kat masjid ni. Wak segan lah. Ingat ke? Dia segan nak cakap. Rupanya wak swigen. Wak swigen tu orang Jawa punya tu. Kata wak swigen. Asal dia orang Jawa tu. Wak segan dia ada. Wak segan lah. Wak segan. Rupanya wak swigen. Kelah orang Jawa kan. Siji loro telu papak kejar-kejar tak dapat. Jadi pagi-pagi tu wes mana. Tapi kita tak faham lama-lama boleh faham sikit-sikit. Setahun duduk. Lepas tu bila masuk biasalah orientasi. Maksud saya umur 26. Bujang lagi. Pakai baju Raihan masa tu Raihan. Masyhur Ustaz sini orientasi dia. Setiap orang yang masuk naklah perkenal diri kepada cikgu-cikgu baru. Ini. Minta tanda tangan sikit. Tapi kena cakap Jawa. Ambil buku tengok. Cikgu-cikgu lepas pun memang ada tanda tangan cikgu ni. Pertama kali cikgu-cikgu perempuan yang nak pencen. Setahun 2 kali nak pencen. Kita pun pergi dah. Cikgu minta tanda tangan sikit. Cakap Jawa. Sini orang Jawa lah tu. Apa tulis itu? Cikgu jantan, cikgu lelaki dah tulis tu. Dalam bahasa Jawa minta tanda tangan sikit. Itu tulis tu Jaluk Ambung Siti. Kita pun Jaluk Ambung Siti. Minta tanda tangan Jawa. Jaluk Ambung Siti. Apa Ustaz? Jaluk Ambung Siti.
Betul ke? Ha? Betul ke? Kita kata, ha betul lah ni pen. Punya gelak lah, ya Allah. Lepas tu, mau tahu tak? Jalur amal tu apa dia? Ni tanda tangan lah. Bukan tanda tangan, ni cini kata. Rupanya ni tak cium sikit lah. Terkono deng. Aduh, jalur Ambon City sampai sekarang tahun 96. Aduh, Jawa tipu sampai sekarang. Tapi semua nak ada, ya bukan apa nak mengenal orang baru je kan. Okey lah. Jadi faham tak kita dalam bahasa Jawa kita doa? Kalau tak faham itulah. Sebab tu setiap malam kalau kita malah sangat nak minta nak sembahyang tahajud, malah sangat malam tu. Biasa kita dah buat 11 rakaat ni kali witir. Tapi malam tu malah sangat. Bangun kencing duduk kat katil tu bercakap dengan Allah. Setiap malam kena bercakap dengan Allah. Jangan putus break communicate dengan Allah Taala. Ketika sendiri kita communicate, sembahyang tu kita communicate dengan Allah lah. Cuma bila kita sendirian, seorang-seorang tu cakap duduk, dah malas nak sembahyang, pernah rasa mengantuk, sebelum tidur balik tu Allah, cakap dia. Cakap dia bahasa Minang ke, bahasa mana cakap. Allah, aku pernah ya Allah. Ya Allah, aku dah usaha banyak untuk dapatkan tender, dapat projek ni, tapi aku belum dapat ya Allah. Mudahkanlah ya Allah jalan aku untuk dapat rezeki aku ya Allah. Ya Allah, anak aku dalam perasaan ya Allah, minta berjayalah dia dunia akhirat ya Allah. Minta dengan dia, sikit pun tak apa, cakap dia, tidur. Besok malam besok cakap lagi ya Allah. Aku pergi pejabat, orang tak suka kat aku tengok macam tu, tapi aku dah buat yang baik dah ya Allah. Apa yang tak kena ya Allah, engkau bukakan lorongkanlah hati-hati mereka supaya kasih kepada aku ya Allah. Cakap je dengan dia. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk pergi sembahyang subuh ya Allah. Aku lihat sangat ya Allah pergi sembahyang subuh. Entah apa tu hujan pun tidak. Kalau hujan tu boleh juga. Hujan ritik-ritik pun aku malah pergi ya Allah. Aku malah sangat aku ni ya Allah. Cakap dengan dia. Dia duduk dengar. Dia, kita semangat hujan lebat ribut petir kita boleh pergi masjid sebab apa? Sebab semangat dalam. Kalau agak body kita dengan umur 60-an, 70-an, tak mampu logik dia. Tapi kenapa boleh pergi? Dia yang campak. Itu penting. Itu yang penting. Jadi kita minta dengan dia faham betul. Baik betul. Musim sekarang kunut nazilah. Siapa ajar? Nabi ajar. Bukan untuk imam, bukan untuk mufti ajar. Nabi SAW ajar apabila ditimpa musibah, bacalah oleh akan nazilah. Nazilah maksudnya musibah besar. Musibah besar. Kan kita pernah masuk Covid pernah baca kunut nazilah. Pernah baca kunut nazilah. Sebab apa? Sebab musibah yang besar. Maka ni musibah juga ialah musibah kepada saudara kita. Maka disunahkan untuk kita baca kunut nazilah. Memang tak wajib. Tetapi Nabi suruh baca pada ketika ni. Ketika dia ditimpa musibah, baca. Kerana asal dia Nabi baca kunut nazilah ni bila Nabi menghantar mubaligh. Ada orang-orang di sebelah Bani Najd, Bani Zakwan, dia minta ya Rasulullah hantarlah kepada kami pendakwah untuk Islam, ramai nak kenal Islam. Nabi pun hantar 70 orang Nabi hantar, semua yang hafaz Al-Quran. Hafaz 30 juzuk tau. Bukan hafaz juzuk ke 30. Beza tu. 30 juzuk bro. Bukan juzuk 30 amma yatasaalun. Ayat tu dibunuh semua sekali. 70 orang dibunuh. Nabi rasa kecewa, Nabi bangkit subuh tu, kunut biasa, kunut nazilah. Nabi sama sebulan Nabi baca solat. Sebab ditimpa musibah. Maka sama juga keadaannya bila ditimpa musibah oleh Islam, maka sunnahnya, bukan wajib, sunnahnya ialah kunut nazilah. Tiba-tiba ada kata, buat apa nak baca kunut nazilah? Itu kau telah senda tau. Azan dulu. Panjang lagi. Azan dulu. Lepas azan kita sambung dah 2 jam setengah. Dah azan. Masuk lagi? Azan. Allahu Akbar, Allahu
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن حي على الصلاة لا حول حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأشهد وبعثه المقام. Baik, kita sambung sikit ya. Apa setengah kita berhenti 10 minit. Jadi Nabi SAW bulan subuh itu selama sebulan Nabi baca qunut nazilah. Kerana Nabi kecewa dengan pembunuhan 70 penghafaz Al-Quran. Maka daripada situ bila orang Islam itu dizalimi, dikhianati dan sebagainya, maka disunahkan untuk baca. Masalah jadi berjaya kau tidak, kata oh baca nazilah untuk Palestin. Sama ke? Kena bunuh kata. Kita kena usaha dulu. Usaha. Yang diambil kira oleh Allah Ta'ala ialah usaha, bukan kejayaan. Allah kira usaha. Ketika mana pembakaran, dibakarnya Nabi Allah Ibrahim AS dalam api Namrud. Di antara yang membantu untuk memadamkan api itu ialah usfur, burung pipit. Pipit. Burung dia umur. Kecil lah. Itu zaman sekarang kecil. Mungkin zaman dulu besar, mungkin besar meja. Dia punya paruh, takkan besar kipas. Paruh ni mungkin besar ni je. Dia pergi syahdu air laut. Bagi simbah. Takkan padamnya. Tak padam. Tetapi bila Allah tanya, ya usfur,
Wahai Uspur, apa yang kau buat membantu Nabi Allah Ibrahim ketika berada di api Namrud? Apa kau buat? Ya Allah, dengan paruh yang telah engkau berikan kepada aku sekecil secuik ni, aku telah ambil air laut untuk cuba memadamkan api yang membakar Nabi Allah Ibrahim. Aku dah buat, aku dah usaha. Maka Allah tak bebankan dia, Allah tak marahlah sebab aku dah usaha. Kita, apa yang kita usaha bila Allah uji saudara kita di Palestin, apa yang kita usaha? Duit, nak pergi, susah. Duit mungkin kita tak mampu. Nak pergi jauh sama sekali. Tinggal lagi doa. Doa pun kamu tak boleh nak buat. Nampak? Apa usaha kamu untuk saudara kamu di Palestin? Ada langsung. Tak apalah. Hari ni hari dia, esok hari kita. Begitu. Bukan. Kuat-kuatnya kamu berdoa. Kerana doa silahul mu'min. Doa itu senjata ampuh bagi seorang mu'min. Berdoalah ya Allah. Maka datanglah Qul nazilah tadi. Allahumma inna naj'aluka fi nu'uri a'da'ina wa na'udzubika min syururi. Ya Allah, kami jadikan engkau di atas belenggu-belenggu musuh-musuh kami. Maknanya kita meletakkan Allah ni duduk atas belenggu dia, atas belenggu. Belenggu ni bagi orang Arab ini tempat mulia dia ni, leher. Kalau siapa main gurau tepuk leher dia, memang dia akan kejar, dia akan marah. Macam kita panjang kepala. Oh, siap kau. Soalnya kepala jangan main. Orang Arab. Sebab bila tak tangan atas ni, berarti kita tunduk. Tu. Sebab tu doa tu satu penghinaan kepada orang kafir. Allahumma inna naj'aluka. Kami jadikan engkau ya Allah di atas belenggu-belenggu. Mana dipijak hinjak di atas belenggu musuh. Wa na'udzubika min syururihim. Minta engkau lindung kami semua daripada kejahatan-kejahatan mereka. Dia khianat, dia roboh, dia perkosa, dia curi, dia rompak. Minta engkau lindungi. Wa na'udzubika min syururi. Allahumma Tuhan badik syamlahum. Syamlah ni lilin macam ni. Badik ni badik. Kerak kecil. Maknanya kalau macam ni dia ampuh. Tapi bila kecil-kecilkan jadi lemah. Badik syamlahum. Wa farriq jam'ahum. Farriq ni orang rebuh daging untuk buat serunding. Dia panggil apa? Mencari-cari dah. Wa farriq jam'ahum. Jam'ah mereka dia mencari. Selah, maka dia tak keluar. Wa syattik. Kalimah syattik maknanya kita ambil, kita gentel kecil-kecil macam buah Melaka. Besar macam tu tak? Digentel-gentel. Gentel akan jam'ah mereka. Hati-hati mereka. Maka mereka tak bersatu. Kalimah mereka kata nak serang, tak ada serang. Sebab kita dah hancurkan. Kemudian wa zalzil aqdam. Zilzal maksudnya gempa bumi. Zilzal. Maknanya kaki ni kuat nak serang orang Islam, engkau zilzalkan kaki dia. Kau goyangkan kaki dia. Membuatkan mereka tak stabil. Macam tu dia nak tembak orang Islam, senjata tu, pukul tembak orang sendiri. Ataupun tembak kat sini, tung naik ke atas. Tu zilzal. Bila kaki tak tetap, tak ada. Orang yang menembak dalam Hindustan tu, pakai berlari pistol tu bohong lah. Ni tanya orang logistik. Orang Navy, orang Maritim. Mana ada bohong tu? Sengit lagi. Tu menipu belakang tu. Kita je pegang macam ni pun cagak tahan ni Itu pun ketemu. Nak tembak dah ada tu naik atas kepala orang. Sebab pistol dia kecil. Ini sambil berlari. Oh, dia mati habis. Lagi bila nama hero ni. Hindustan nak. Sebiji cum. Dia gigit perut dia balik. Dia balik dulu tu. 10 musuh yang tu. Mabuk habis. Bejok Hindustan. Kau dapat seorang tak boleh dalam askar, kau dalam polis. Seorang je Hindustan. Ataupun Tamil. Memang 10 mari dia sepak. Seorang sepak semua mati. Selagi tangan dia bergerak. Ni. Walaupun dia kena belasah ke musuh tu teruk. Tapi selagi dia bergerak. Dik. Atau bulu kening dia tu. Mata pejahan tu. Dik. Ya merah beta. Dia subuh dengan anak dia. Dengan mak dia. Larilah peluru macam mana. Dia orang dah ada gitu. Terbalik peluru kena musuh. Mati habis musuh. La ilaha illallah. Kita pun terpengaruh lah. Duk tengok lah. Zilzal. Maknanya goncangkan tapak-tapak kaki mereka. Ya Allah supaya mereka goyang.
untuk menyerang orang Islam. Kemudian ketika goyang macam tu, wasallit alaihim kalban min kilab. Ketika itu kuasailah ke atas mereka dengan anjing-anjingmu ya Allah. Satu-satu doanya yang ada anjing. Tak ada doa lain kita duk belajar ada anjing. Anjing lah yang moral lah. So, seangkatan dengan babi. Dia seangkatan dua tu. Tapi babi tak pernah disebut. Kenapa anjing? Ha. Wasallit kalban min kilab. Dia jabbar ya qahar. Mana kau kuasai ke atas mereka dengan anjing-anjingmu ya Allah. Anjing ni sifatnya menyerang. Sebab tu dia menggunakan kalimah anjing walaupun mughalladh. Dan anjing ni walaupun dia mughalladh, dia tetap boleh diguna pakai. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i boleh bela anjing untuk 3 sebab. 1 jaga kebun, 2 jaga halaman rumah, 3 jaga peribadi. Boleh bela. Kalau tidak dia akan masuk innal malaikata la yadkhuluna buyutan fihi al-kalb. Sesungguhnya mereka tidak akan bawa rahmat dan rumah yang dibela padanya anjing. Mereka tak datang. Mereka rahmat. Dia datang tapi tak bawa rahmat. Kecuali dengan 3 sebab tadi. Kita bela atas dasar untuk jaga kebun, jaga halaman rumah sebab ramai pencuri ataupun peribadi. Maknanya kalau nak ke mana-mana, kalau ada anjing tu orang tak khianat. Kalau musuh banyak sangat pada ketika itu. Anjing sahaja. Babi tak ada. Pernah tengok tak? Amoy-amoy ke, anti-anti kita jogging pagi-pagi bawa babi. Ada? Anjing ada tak? Babi tak ada. Babi tak boleh harap. Anjing boleh harap. Babi tak boleh. Babi ni teruk dalam huduh kaki pendek. Makan najis. Tapi kenapa Allah adakan? Dia tanya kenapa Allah adakan? Baik tak payah ada. Dia tanya begini. Kita belajar sekolah. 4 campur 4 sama dengan A8, B9, D10, D12. Mana yang betul? 8 kan? A lah betul. Habis yang 3 lagi tu? Kenapa cikgu tulis juga? Cikgu ni bodoh ke? Bodoh cikgu. Satu je apa betul cikgu. A8, B8, C8, D8. Bodoh lah cikgu tulis. 9, 10, 12. Jawapannya 1 cikgu. Bodoh punya cikgu. Ada gitu? Namanya ujian. Kan namanya ujian mesti ada betul ada salah. Jadi aku nak pilih yang betul. Itu juga sama Allah jadikan babi. Itulah sebabnya sebagai ujian liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nak uji kamu mana yang kamu pilih. Sebab tu pada babi tu tak ada yang kurang. Maksudnya babi ni banyak manfaat. Lemak dia, kaki dia, bulu dia. Zaman sekolah dia pure birster. Encap kan. Babi. Tapi kita tak tahu. Oh, ambil pure, asli. Babi bos. Tapi dah tak tahu macam mana. Jadi banyak benda manfaat dari situ. Tapi kenapa nak sebagai ujian. Jadi Allah sebut situ doa tu Allah yang bagi tahu Nabi. Sebab tu ada kalban min kilabi. Sifat dia menyerang. Tapi syarat anjing pula, anjing itu anjing yang mukallaf. Anjing yang diajar, anjing yang terlatih. Tak boleh sewena-wena anjing. Anjing kena ada ujian tahap dia. Ini handphone, iPhone 20. Ini Samsung, ini tulang. Dia kata Johnny. Nama anjing tu Johnny. Kalau orang John lah. Ini Johnny anjing. Johnny pergi ambil Samsung. Kapuk dia ambil tulang. Dia mari buat kita. Ujian pertama gagal. Kita ambil tulang. Ketak-ketak dia ambil iPhone. 2 gagal. Kita kata ambil iPhone. Tutup dia ambil Samsung. Anak anjing tu tak boleh pakai. Anjing tu panggil anjing gila. Nak sedap lagi, anjing gila babi. Orang suruh lain, dia ambil lain. Maka anjing tu tak boleh pakai. Tak boleh guna. Anjing tak boleh bela. Anjing yang boleh bela, kita suruh ambil Samsung, dia ambil Samsung. Walaupun tepi ni ada tulang. Dia seronok tengok tulang sedapnya. Geram tengok ke tulang ni sedapnya. Ada sumsum lagi tulang tu. Dia nak. Tapi oleh kerana tuan dia suruh ambil Samsung, dia ambil Samsung. Dalam keadaan sedih. Ada tulang sedapnya. Tak apalah. Ambil juga sama sebab tuan dia. Yang ni baru nama anjing mukallaf. Anjing mukallaf dalam mazhab kita Syafi'i, kalau kita berburu di hutan so pergi tangkap apa ni kijang, dia pergi tangkap kijang. Tangkap dia pun tarik mengikat kita, dah mati kijang tu, kijang boleh dimakan. Walaupun tak sembelih. Sebab anjing tu anjing dah telah mukallaf, kita tepuk dia. Johnny, bismillahirrahmanirrahim. Pam dia pun tangkap. Bawa kita mati. Tempat dia gigit kena sama. Kaedah dia kena sama. Tapi boleh dimakan tanpa sembelih. Nampak? Anjing mukallaf.
Sebab itu dalam doa tu sebut anjing. Sebab anjing suka menyerang. Maka kau hantarlah musuh apa ni kepada musuh-musuh anjing yang suka menyerang. Tapi bukan anjing betul macam ni. Hakikatnya ialah pertolongan engkau dah bentuk kejaman. Mungkin taufan, mungkin pasir, mungkin banjir, mungkin apa jua sekalipun ia sifatnya menyerang untuk membunuh musuh-musuh. Sebab dia guna kalban min kilabik. Ya qahar, ya jabbar, ya muntaqim. Ya qahar, ya jabbar. Ni orang lelaki selalu beramal. Ya qahar, ya jabbar. Dia faham dah tak? Tak faham ke? Beramal saja. Apa maksud ya qahar? Padu ke? Jabbar, kuat kan? Ambil air liur langit-langit. Sebelum pergi mandi, air liur langit-langit. Dekat dengan, aduh, anak tekuk lah. Yang satu lit tengah-tengah tu. Ambil air liur, gete-gete bagi dia basah. Ya qahar, ya jabbar, ya qahar, ya jabbar, ya qahar, ya jabbar. Jabbar. Yang faham, tak faham dia. Tu, yang muntaqim maksudnya yang membalas. Membalas mula ya Allah kepada dia. Bukan arahkan Allah. Minta Allah balas. Ya muntaqimu ya Allah. Allah ya munzilal kitab. Menurunkan kitab. Ya mujrasa. Engkau yang menjalankan angin awan semua kali. Ya Allah. Awan tu kalau letak kat hidung mereka biar pergi lemas. Bagi mampus. Begitulah. Mujrasa. Wa ya hazim. Wahai pemutus tentera Ahzab dulu. Engkau telah memusnahkan tentera Ahzab Allah. Maka bunuh mereka. Hancurkan mereka ya Allah. Ihzimhum, bunuh mereka, hancur mereka. Wansurna, bantulah kami. Tambah ni Allahumma alaika bil yahud, katamulah Yahudi ya Allah. Apa kamu nak buat pada Yahudi, kamu buatlah ya Allah. Allah mansur ikhwanana minal muslimin, bantulah saudara-saudara kami kepada orang Islam wal mujahidin dan juga mujahidin wal mustad'afin juga yang lemah sama ada di Palestin ataupun di mana sahaja berada. Itu yang Nabi ajar kepada kita. Bila kita baca itu kita rasa menghayati betul-betul. Itulah yang aku mampu untuk aku persembahkan kepadamu ya Allah untuk membantu saudaraku yang berada di mana sahaja, khususnya sekarang yang berada di Palestin. Jangan kita baca tak ada apa-apa. Usaha dulu. Malam sekarang kita nak bangun tahajud, kita kunci jam handphone kunci lagi. Bagi tahu anak turun kejut abah pukul 5 nak bangun tahajud sebagainya. Tiba-tiba tak bangun. Pukul 8 bangun tahajud. Subuh entah ke mana. Allah bagi tak markah? Allah bagi. Kita masuklah untuk bagi kat jiran-jiran dok. Kita masuk satu periuk dah. Masuk sup kambing. Nak bagi bulan puasa lah. Ataupun orang puasa mutih. Nak bagi buka puasa. Tiba-tiba duk tengah buku, tiba-tiba jebong langgar. Pam! Jebong main langgar. Habis terabu. Kucing. Jebong berkejar. Habis berterabu satu periuk sup. Satu periuk pengat durian. Sebagai contoh. Allah bagi pahala tak? Jiran belum dapat lagi tu. Tapi dah dapat pahala. Dah. Kita dah usaha dah. Belum sampai lagi ke mulut jiran. Maksudnya kejayaan belum sampai lagi. Tapi dah dikira pahala si Allah SWT. Usaha Allah dah kira kejayaan itu milik Allah SWT. Saya mampu menyampaikan kepada ibu, ayah semua sekali. Tapi yang faham bukan kerja saya. Yang faham nak beramal bukan kerja saya. Usaha saya dah ada. Saya guna bahasa saya yang boleh dipahami. Kalau Kelantan pun capur-capur. Kalau Jawa pun Jawa capur-capur. Yang untuk orang faham. Tapi kalau saya cakap pure Kelantan, orang tak faham, tu salah. Tak ada usaha. Mana bahaya kau dok mana Buana benda. Macam duk Kota Baru yang bunyi. Bahaya. Ada 2-3 orang bahaya. Silap-silap bini dia orang Kelantan. Sebab tu je bahaya. Orang Kelantan. Ataupun orang Jawa pergi mengajar di Kelantan. Dia semua cakap Jawa. Lu pasti kalau nyawa rahmat panjang dengan kuda ya mohon. Kau jangan ada kat lawan Muhammad. Kelantan kata Melatan. Itu usaha tak ada. Ni kita usaha supaya orang faham dan boleh beramal. Maka Allah bagilah. Bila beramal sahaja, maka dapat bonus lagi. Begitu juga kita usaha dulu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan kepada kita semua. Dan akhir sekali kata Nabi SAW, man qara'a qul huwallahu ahad 10 marat, manallahu lahu baitan fil jannah. Siapa baca 10 kali qul huwallahu ahad, setiap hari Allah bina baginya satu mahliga dalam syurga. 10 kali qul huwallah sama dengan satu mahliga dalam syurga. Hadis sahih. Sahih daripada Nabi. Jadi malam ni hadiah daripada ustaz ni kita pakat baca qul huwallah sehingga akhir 10 kali. Mudah-mudahan mendapat sebuah mahliga dalam syurga. Itu hadiah yang paling besar yang dapat saya berikan kepada ibu dan ayah pada malam ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa minit? Berapa saat? Siapa tahu? 3 minit? 2 minit? Setengah? Tak sampai pun 5 minit. Tapi hadiahnya mahligai dalam syurga. Kalau satu hari sebuah mahligai, setahun ada 360 buah mahligai. Ada orang tanya pula, Ustaz, apa banyak-banyak mahligai? Kita atas dunia kalau rumah sebiji, 2 biji, satu di Senawang, ada PD, ada di Rembau, ada di Manting, ada sampai seronok. Kemudian kawan-kawan kita hak malah pula datang dalam syurga kita nak mari ziarah kita. Tak ada rumah. Kita bagilah rumah kita. Hak ada tu. Hak kita duduk baca 10 kali. Ada. Ambillah homestay aku kat syurga. Kita duduk. Bapak dulu masa hidup tu. Dia malah. Masa orang ngajar panggil ustaz ni mari. Mu tak datang. Duduk ngetek kena mamak. Tak apalah kesian. Mu masuk syurga juga. Tapi giah duduk. Maksudnya mewah kita. Kali bawa bidadari 30 orang pergi rumah ni. Pergi rumah ni. Pergi rumah. Banyak bidadari. Main-main. Nak tahu bidadari, mari kita panggil semula lah pula. Tak ada cerita. Habis bidadari dah. Oh, comel kak bidadari. Oh, tak ada kita cemuru kok. Nanti kita bagi tahu. Cemuru ataupun tidak, dia berada dalam syurga. Wallahu alam. Kita berhenti setakat itu dulu insya-Allah. Mudah-mudahan 1 jam lebih kurang kita bersama pada malam ini. Moga-moga Allah memberi kita kelapangan dalam kehidupan kita, kemudahan, kesenangan, keamanan. Pun harga yang paling bernilai, yang paling tinggi untuk kita ialah hadiah sebuah ketenangan dalam hidup kita. Kalau kita kaya pun tak tenang, pangkat tinggi pun tak tenang, tak tenang. Bila kita tenang, maka senanglah kita untuk ibadat, senang kita muamalat dengan jiran, dengan anak isteri. Tapi kalau kita jiwa tak tenang, keluh kesah, gelabah, habis. Sebab tu tatmainnul qulub. Ala bi zikrillah tatmainnul. Ma'innah itu yang nak ketenangan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan belajar dan juga dengan mengajar memberi ketenangan kepada kita semua insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Masih